A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkuliah di alam maya ini dalam mata pelajaran fiqh ibadah. Insya-Allah hari ini pada jam ini kita akan bicarakan apakah yang dikatakan fiqh ibadah. Fiqh ibadah ataupun fiqh itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan fiqh ataupun fiqh? Para ulama bahasa telah membahaskan fiqh ataupun fiqh membawa makna faham. Faham macam mana? Ini diambil dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Maka mengapa orang-orang itu, iaitu golongan munafik, hampir tidak memahami perbicaraan ataupun pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. Yang kita nak ceritakan hari ini adalah memahami. Maksud faham itu sendiri. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Ini dalam surah Al-Isra ayat 44. Memahami. Apakah yang dikatakan dengan faham? Walakin la tanqahu la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafur. La tafqahu, tafqah ataupun fiqh. Kenapa? Tetapi kamu tidak dapat memahami, kamu tidak dapat faham, tafqah, tidak dapat memahami. Ini dari segi ulama bahasa menggariskan bahawa fiqh itu membawa maksud faham. Faham apa? Kalau kita mengaji fiqh ibadah, fiqh ibadah, nak memahamkan kita tentang segala ilmu, segala perbuatan, segala larangan, segala suruhan yang berkaitan dengan ibadah. Memahamkan kita akan ibadah. Nak memahamkan kita macam mana nak bersuci, macam mana nak bersolat, macam mana nak berzakat, macam mana nak bermuamalat, macam mana nak melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya.
Itu dari segi bahasa. Ulama fiqh menggariskan fiqh ataupun fiqh, ulama bahasa menggariskan fiqh itu adalah bermaksud faham. Mengikut istilah pula. Dari segi istilah, tadi dari segi bahasa dia saja. Fiqh makna dia faham. Faham apa? Apa yang dimaksudkan dengan istilah ataupun maksud yang sebenar-benarnya tentang faham itu, tentang fiqh itu. Jadi pertama, dalam kitab Fiqh Min Haji karangan Dr. Mustafa Khin dan Mustafa Bora, mereka menggariskan dalam Fiqh Min Haji ini, faham yang dimaksudkan itu adalah mengetahui hukum-hukum syarak. Faham akan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan orang-orang yang mukallaf. Makna kata dia faham akan perbuatan dia, akan tingkah laku dia, akan perkataan dia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ditaklifkan maksud dia orang-orang yang dibebankan. Beban macam mana pula ustaz? Beban di sini maksud dia, taklif di sini maksudnya adalah orang-orang yang telah cukup umurnya. Kita ni lah, daripada kecil kan, lahir keluar daripada perut mak kita, menangis je saja kan? Lepas tu mak bagi susu, tidur, bangun, nangis, bagi susu, tidur, lama-lama besar, menangis buat apa? Nak main. Tak ada apa-apa tanggungjawab. Tetapi apabila sampai tahap akhir balik ini, maka semua tindak tanduk kita, perbuatan kita, perkataan kita telah di-guideline-kan ataupun telah digaris pandukan ataupun telah ditetapkan bahawa kita tak boleh buat perkara yang maksiat. Kita hendaklah melakukan perbuatan yang soleh. Jadi telah ditetapkan, telah di-guideline-kan kepada kita, yakni orang-orang yang mukallaf. Contohnya, kita mengetahui bahawa niat kita berwuduk adalah wajib. Contoh dia, kita niat. Niat juga termasuk di dalam hukum ataupun di dalam bab fiqh. Yang kesimpulan saya boleh buat pada pagi ini tentang ilmu fiqh ini adalah semua hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas. Yang kita ketahui di atas ni maksud dia, yang kita ketahui tadi, semua hukum hakam ni adalah mestilah berdasarkan, bersandarkan kepada dalil daripada Al-Quran, Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Kedua, hukum-hukum syarak itu sendiri. Oleh itu, apabila kita berkata anda mempelajari fiqh, ia bermakna anda mempelajari hukum-hukum syarak. Tadi memahami perbuatan, sekarang memahami perbuatan, apa yang kita lakukan dan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Memahami akan hukum-hukum syarak, memahami akan perintah-perintah Allah dan tegahan-tegahan yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itulah secara umumnya boleh saya gambarkan di sini tentang ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini juga terbahagi kepada banyak bab. Di antaranya kita akan kupaskan dalam unit 1 ini bab bersuci ataupun bab suci. Apakah yang dikatakan suci? Mari kita tengok semua. Di dalam bab suci ini, kita tengok dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudassir. Dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudassir, yang bermaksud, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Itu dalam surah Al-Mudassir
dalil yang dibawa itu, dan pakaian kamu maka hendaklah kamu bersihkan. Maksud bersih di sini maksud suci. Erti suci. Suci pada pada bahasanya adalah bersih. Bersih. Ataupun terhindar daripada segala kotoran. Sama ada dalam bentuk hissiyah, iaitu yang boleh dirasa seperti najis, ataupun ma'nawiyah, seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Maksud dia di sini, bersih ini perlu kita tengok dari segi dua konteks. Yang pertama, bersih yang pertama, konteks yang pertama adalah daripada hissiyah, ataupun daripada perkara itu sendiri, benda yang kita nampak itu sendiri. Apa dia? Najis yang melekat, kotoran, ataupun apa perkara jenis yang kotor, yang najis, yang melekat pada badan, pakaian, tempat dan sebagainya. Itu satu. Bersih yang kedua, dari segi maknawiyahnya ataupun dari segi maknanya adalah perkara-perkara yang boleh mengaibkan ataupun sifat-sifat keji. Maksud dia, bersih orang yang melakukan janabah ataupun persetubuhan itu, bersih orang mandi, tetapi dia tidak mandi wajib. Makna kata bersihnya dari segi batiniyahnya, ataupun dari segi dalamannya, ataupun dari segi pandangan sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia ini masih tidak bersih. Sebab apa? Sebab dia belum mandi janabah. Dari segi maknawiyah, walaupun kita tengok zahiriyahnya adalah bersih, tetapi batiniyahnya belum lagi dikatakan bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bersuci mengikut istilah syarak. Bersuci mengikut istilah syarak ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan sembahyang atau perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum sembahyang, seperti wuduk. Kepada siapa yang tidak berada dalam keadaan wuduk, mandi. Kepada siapa yang diwajibkan mandi dan menghilangkan najis daripada pakaian, tempat dan juga badan. Jadi maksud dia di sini, untuk nak mengharuskan kita solat, untuk nak mengharuskan kita melakukan sesuatu amal kebajikan itu, perlu dalam keadaan bersih. Sebab apa? Sebab kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebagai hamba, jadi kita nak menghadap Rabbul Jalil, Tuhan kita, Al-Khaliq, pencipta kita. Jadi bila nak menghadap pencipta kita, perlu kita ingat, nak menghadap pencipta kita ini haruslah dalam keadaan yang bersedia. Bersedia dari segi mana? Kebersihan diri kita. Maksudnya kebersihan di situ baik dari segi zahiriyahnya ataupun batiniyah. Itu kita kena lihat. Islam begitu mengambil berat tentang bab bersih ataupun bab bersuci. Seperti kita dapat lihat dalam perintah wuduk. Beberapa kali setiap hari bagi mendirikan sembahyang, kita tengok perintah wuduk ni, kita nak sembahyang, kita tak pergi mana pun. Cumanya kita tak buang air kecil, tapi kita mungkinlah terbatal wuduk disebabkan keluar angin kus-kus. Contoh. Jadi, walaupun perkara itu, walaupun angin kus-kus lah kita katakan, tetapi dari segi pandangan syaraknya, harus kita mengambil wuduk semula. Sebab apa? Dia telah membatalkan wuduk yang pertama tadi. Jadi nak ceritanya, Islam menitik beratkan tentang kebersihan dalam diri kita sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, dan sapukanlah kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu hingga kedua buku lali. Ini nak menceritakan Islam itu amat menitik beratkan tentang bab bersuci ataupun bab membersihkan diri. Dan dalil tentang bersih, maksud dia tentang bersuci, maksud dia tentang berwudu. Sekarang dalil tentang mandi. Ba'da billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu dalam keadaan berjunub, maka bersucilah kamu. Jadi apabila walaupun benda itu kita tengok zahiriahnya orang ini tak ada nampak kesan apa pun pada dirinya, tetapi batiniahnya belum bersuci. Maksudnya dia kena perlu mandi. Okey, kita tengok. Okey. Terlebih dahulu, sebelum kita menunaikan suatu ibadah, aspek utama ditekankan oleh ulama fiqh adalah kebersihan diri, iaitu bersuci. Dalil di atas menunjukkan bahawa bersuci adalah amalan yang wajib sebelum menunaikan sesuatu, dan para ulama telah bersepakat macam mana? Bahawa bersuci adalah salah satu syarat sahnya ibadat, khususnya ibadat khusus, contohnya solat, tawaf, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dalam penggarisan ini, ulama telah bersepakat dalam bab hukum bersuci. Dalam hukum bersuci ini, para ulama telah sepakat bahawa bersuci daripada najis dan hadas itu hukumnya adalah wajib. Bukan lagi sunat, tetapi perkara ini adalah wajib dan perlu kita bersuci sebelum kita melakukan sebarang ibadah. Okey. Kita tengok hikmah bersuci. Apa dia? Apa tujuan ni bersuci ni? Apa hikmahnya apabila kita bersuci? Kita tengok di sini. Hikmah bersuci. Tujuan Allah menggariskan kepada hamba-hambanya supaya sentiasa bersihkan diri, sentiasa bersuci. Sebab apa? Sebab tujuan dia untuk apa? Terhindar dari penyakit, iaitu apabila bersuci, kuman-kuman yang melekat pada tubuh kita akan tertanggal hasil daripada kita bersuci. Makna kata, apabila kita bersuci kotoran-kotoran, perkara-perkara najis dan sebagainya yang boleh menyebabkan datangnya penyakit kepada kita, akan terhindarlah daripada badan kita sebab kita bersuci. Bersuci juga adalah mencenderungkan diri. Tujuan dia adalah mencenderungkan diri sebagai satu fitrah manusia kepada hamba-hambanya. Okey. Yang kedua, hikmah bersuci adalah mencerdaskan jasmani dan mental, iaitu badan akan terasa segar semula selepas kita bersuci. Badan kita ni, bila kita bersuci, kita berwuduk, kita akan merasakan segar semula. Badan kita akan kembali ceria, kembali orang panggil apa, bertenaga dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apabila air ataupun kita ini, badan kita ini apabila terkena sentuhan air, contohnya apabila kita merasakan diri kita ini bersih, bebas daripada segala najis, kita merasakan satu keyakinan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita akan merasa badan kita ini sentiasa cergas dari segi jasmani atau mental kita. Cuba tuan-tuan tengok.
Tuan-tuan nak pergi bandar lah ya. Nak pergi bandar. Masa dalam perjalanan daripada rumah, tiba-tiba terseret. Terseret apa? Tahi kucing lah tuan-tuan. Contohlah saya katakan. Tuan-tuan pergi ke Pekan. Jalan. Semua orang pandang tuan-tuan. Semua orang pandang tuan-tuan. Lepas tu dia tutup hidung dia. Sebab apa? Bau tahi kucing. Jadi tuan-tuan rasa yakin dia nak jalan. Saya ingat tuan-tuan tak pergi jalan lah. Tuan mesti cari tempat yang boleh membersihkan, ataupun cari sumber air supaya tuan bersih, ustaz-ustaz boleh bersihkan dulu najis dan tahi kucing tadi, barulah tuan-tuan rasa selesa. Begitulah kita nak beribadat ini perlu kepada keselesaan. Diri kita ini, fitrah kita sebagai manusia ini, sentiasa fitrah manusia ini cenderung kepada kebersihan, dan semua jadi dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kotoran. Kita sebagai manusia ini, fitrah Allah jadikan, lahirkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, perasaan kita nakkan kebersihan. Itu. Jadi makna kata kita akan, bila bersuci ini dapat mencerdaskan fizikal dan mental kita. Dan yang seterusnya, apabila kita bersuci, ibadat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diri kita sudah berada dalam keadaan yang bersih, iaitu bersuci. Diri kita akan berasa bersih. Dan ibadat kita bila dah bersih, maksud dia bersih daripada pandangan mata kasar, yakni dari segi zahiriahnya kita nampak bersih, dan batiniahnya juga bersih, maka ibadat kita, apa yang kita lakukan akan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terlebih-lebihnya ganjaran pahala lah yang akan kita dapati daripada kita melakukan ibadat. Kerana apa? Kerana ibadat yang kita lakukan itu kita dah bersuci terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadat. Diri kita bersih, ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadat terima, maka kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, hikmah bersuci juga, diri kita akan merasa berkeyakinan apabila berinteraksi dengan orang lain. Macam saya katakan tadi lah tuan-tuan. Tuan-tuan, di kaki tuan-tuan ada najis tahi kucing lah contohnya ya. Tahi kucing. Jadi bila tuan-tuan ada dalam satu majlis, dalam keramaian, ataupun nak berjumpa sesiapa sekalipun, apabila berlaku perkara itu, saya pasti dan yakin tuan-tuan tidak akan pergi. Sebab apa? Bau pun orang dah tak nak hampir, tak nak menghampiri tuan-tuan. Malahkan pula untuk duduk bersama tuan-tuan. Jadi bila diri tuan-tuan tidak bersih, maka orang akan menghindari tuan-tuan. Dan tuan-tuan juga akan merasakan tidak mempunyai satu keyakinan untuk berhadapan dengan masyarakat. Kerana apa? Berhadapan dengan orang lain. Sebab apa? Sebab diri tuan-tuan dalam keadaan yang kotor. Bukan maksud diri, maksud walaupun pakaian terkena najis tadi, akan merasakan tak ada keyakinan. Kerana apa? Baunya orang dah datang dekat, bau lah pula jadi orang tak boleh nak datang dekat. Okey, kita tengok, bila kita sebut tentang bersuci, kita sebut tentang hikmah bersuci, kita sebut tentang syarat macam mana bersuci, sebab apa kena bersuci. Jadi bersuci ini menggunakan beberapa faktor, menggunakan beberapa alat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah dah garis dah, bersuci ini kena guna begini. Perkara inilah yang boleh yang akan menghilangkan najis-najis ataupun perkara-perkara ainiyahnya ataupun perkara-perkara batiniahnya. Jadi kita masuk dalam satu bahagian dalam bab bersuci ini adalah bahagian air. Okey.
bahagian-bahagian air. Tengok tuan. Yang pertama sekali, dalam bahagian-bahagian air ini, yang perlu kita titik beratkan, yang perlu kita ketahui dari segi asasnya, kerana inilah, air inilah yang boleh membersihkan, yang boleh menyucikan, yang boleh suci. Air ini adalah suci lagi menyucikan. Apa dia bahagian-bahagian air ini? Kita tengok. Yang pertama adalah air mutlak. Apakah air mutlak? Air mutlak ialah air yang semata-mata air. Air mutlak ini air yang semata-mata air. Air mutlak ini menurut pandangan fiqh, air mutlak digariskan air yang suci lagi menyucikan. Air itu suci lagi menyucikan. Maksud dia, air itu bersih dan boleh membersihkan perkara lain. Air mutlak ialah air yang semata-mata air bersih, iaitu tidak ada sebarang campuran di dalamnya. Sama ada campuran yang boleh merubah warnanya, baunya, ataupun rasanya. Itu dinamakan air mutlak. Makna kata tak ada sebarang campuran pun. Kau ditanya, Ustaz, air kopi, air mutlak dah Ustaz? Kan? Bersih Ustaz, kami minum tiap-tiap pagi Ustaz. Kan? Jadi air kopi itu bersih, tetapi air kopi itu suci, tetapi tidak boleh menyucikan. Tuan-tuan, suci tak tuan-tuan minum? Okey, suci. Manis, baunya sedap, tetapi boleh menyucikan tak air kopi itu? Tidak boleh. Sebab apa? Bila kita nak basuh baju pakai air kopi, kain yang putih akan jadi hitam. Nak tuan-tuan? Tak nak. Jadi makna kata dia tidak boleh membersihkan. Yang dikatakan air mutlak tadi boleh membersihkan. Makna kata air yang mata-mata air bersih ini, air yang bersifatnya jernih, yang bersifatnya neutral, yang bersifatnya tidak mempunyai color, yang tidak mempunyai warna, yang tidak mempunyai bau dan tidak mempunyai rasa. Bersih sungguh-sungguh. Macam air kopi tadi dah color hitam, ya. Baunya sedap. Rasanya pula enak. Enak sebab apa? Manis. Tetapi tuan-tuan, minum air kopi itu, cubalah kurangkan gula dalam minuman. Banyakkan gula dalam senyuman. Okey tuan-tuan. Menurut ulama, air mutlak ini terbahagi kepada dua. Ulama fiqh membahagikan air mutlak ini dibahagikan kepada dua. Apakah yang dikatakan dua itu? Macam mana ulama fiqh mengatakan dua? Dua tadi, dua bahagian. Ulama fiqh menggariskan yang pertama, air mutlak ini adalah air yang turun daripada atas ataupun turun daripada langit. Apa dia? Merangkumi air hujan, merangkumi air embun, merangkumi air salji. Air hujan turun kan? Warna dia apa? Warna jernih, tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai bau, kan air hujan. Air embun, tuan-tuan tengok air embun, bersih je dia. Tengok setitis embun, kita tengok kan. Sekarang ni banyak dalam gambar-gambar kan, tengok gambar titisan embun tu, jernih je embun tu. Jadi bersih. Sebab apa? Dia adalah hasil daripada turunnya daripada langit. Dan seterusnya salji. Salji ini macam kepingan ais itu, macam kalau orang Kedah kata ais sagat. Bukan ais sagat, tetapi dia macam turun, dia bukan air, dia ais, salji itu turun dan dia mencair menjadi jernih. Itu dinamakan air yang turun daripada langit. Manakala jenis yang kedua, bahagian yang kedua adalah air yang keluar daripada bumi. Apa dia air yang keluar daripada bumi? Dia merangkumi air sungai, air mata air, air telaga dan air laut. Merangkumi air sungai. Air sungai kan? Tuan-tuan tengok. Ustaz, air sungai Ustaz.
sungai kat kampung saya tu Ustaz, ish, airnya kalau merah Ustaz. Airnya dah kalau ke kuning-kuningan Ustaz. Airnya dah kalau ke hitam-hitaman Ustaz. Kan Ustaz kata tak ada kan? Air mutlak ni tak ada color. Kan? Bila sebut air sungai, air yang mengalir. Air bukan sungai kecil lah, sungai yang besar. Bila air ini walaupun berwarna dicampuri dengan air tanah, dikira air mutlak. Walaupun ada perubahan warnanya, tapi air ini sentiasa mengalir di sungai. Air ini dikira air mutlak. Ataupun air mata air. Air mata air. Bukan Carta Piramli. Carta Piramli itu dia bukan nak dia nak pergi rumah Mat Tahir, tetapi dia nak pergi rumah mata air. Mata air di situ bukan bermaksud air, bermaksud buah hati. Tetapi mata air di sini maksud dia adalah air yang keluar daripada dasar bumi, yang orang panggil apa, dia keluar jernih tu kan. Mata air yang keluar daripada perut bumi itu secara neutral, secara sendirinya. Kita tengok ada sumber-sumber mata air kan. Biasanya dekat tempat-tempat air terjun, tempat-tempat mana-mana lah yang ada mata air, sumber mata air. Okey. Yang seterusnya air telaga. Air telaga ini ataupun air perigi. Air perigi ini air yang keluar daripada perut bumi, hasil daripada mata air ini, tetapi digali untuk dijadikan sebuah lubang ataupun dinamakan perigi. Bila air perigi, ini juga dinamakan air mutlak. Dan yang seterusnya air laut. Air laut, kalau pergi kat Langkawi tu, Ustaz tak, air dia jernih, tetapi ada color kebiru-biruan. Oh cantik. Color kehijau-hijauan. Oh cantiknya, kan? Air laut. Walaupun mempunyai sedikit perubahan warna, warna dah berubah sedikit Ustaz. Saya pergi letakkan jari dan rasa di lidah, rasanya payau Ustaz. Rasanya masin Ustaz. Masin. Air laut masin? Ya masin Ustaz. Bila masin, ini sudah berubah rasanya Ustaz. Tadi kan pentakrifan di atas itu mengatakan tidak ada campuran ataupun rasanya. Maksud campuran itu adalah kita yang menciptakan campuran. Tetapi macam air laut ini, campuran semula jadi, Allah ciptakan. Tuan-tuan, hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laut yang sebegitu luas, rasanya yang masin. Tetapi ikan yang ada di laut itu rasanya isinya manis, sedap sekali. Ya. Sebab apa? Itulah keindahan alam ini yang diciptakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi walaupun air laut itu berasa masin, mempunyai warna yang sedikit berubah, tetapi apabila disebut laut, dia luas. Bila luas, maknanya dia adalah alam ciptaan Allah, alam semula jadi, maka dia adalah air mutlak, tak boleh nak dipertikaikan lagi. Okey, ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, itulah yang dikatakan bahagian air. Air yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi. Itu air mutlak. Sekarang kita nak masuk, apakah yang dikatakan dengan air musyammas? Air musyammas, air yang berada di bawah tadahan matahari. Maksud air musyammas, air yang dikenakan pancaran matahari ke atasnya. Air satu tapungan air, yang air ini berada di bawah pancaran matahari. Air ini akan menjadi panas dan menyebabkan akan keluarnya molekul-molekul dari bahan tadahan itu. Maksud dia di sini, makna kata satu air tadahan, air bersih, air mutlak asalnya. Tetapi
apabila kita letak dalam satu bekas, bekas ini berada di bawah tadahan matahari, maka dia akan menjadi panas dan akan menyebabnya keluarnya molekul-molekul daripada bahan tadahan itu yang mengakibatkan kepada diri kita berpenyakit. Jadi para ulama menghukum air ini sebagai makruh untuk bersuci. Walaupun air ini kita tengok pada pandangan mata kita adalah bersih. Air ini kita tengok pada pandangan mata kasar kita jernih. Air ini tidak ada warna. Air ini tidak punya rasa apa-apa mana. Tetapi apabila kita pegang, aduh panas. Bila sebut panas, apabila kita berandui itu ataupun kita rasa uish panasnya, bila mempunyai rasa panas itu akan menyebabkan air ini dihukum makruh. Sebab apa? Bila air yang panas, hasil keluarnya molekul-molekul daripada bahan tadahan itu, air yang panas ini boleh apabila kita kenakan kepada kulit kita akan menyebabkan penyakit kulit, penyakit kusta dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang berjangkit lain, inilah akan menyebabkan air ini para ulama menghukum sebagai makruh untuk kita bersuci. Dah tak ada sangat air, dah tak ada sangat air boleh digunakan. Makruh kalau tinggal, kalau buat tak ada apa-apa, kalau tinggal dapat pahala. Lebih baik kita tinggal cari air yang sejuk, kan? Sejuk kan sedap, ya? Sejuk kan seronok kita nak ambil wudu, kan? Air yang panas letak dekat muka, muka dah lah ni, letak air panas terus merah muka, kan? Tetapi kalau air yang sejuk, kan, apabila kita kenakan di muka kita, rasa segar, rasa nyaman, rasa seronok sekali. Sebab apa? Air itu sejuk. Yang seterusnya, air mutaghayyir. Apakah yang dikatakan dengan air mutaghayyir? Mutaghayyir ini maksud dia berubah. Air yang berubah. Pengtakrifan dia di sini iaitu air mutlak. Asal dia air mutlak. Asalnya air yang bersih, air yang jernih, air yang tidak mempunyai warna, air yang tidak mempunyai rasa. Tetapi apa yang dikatakan berubah? Air mutlak yang sudah berubah kerana apa? Kerana dimasukkan bahan asing, sehingga tidak dapat lagi dipanggil dengan air mutlak. Kerana sudah berubah dari segi warna, rasa dan bau. Contohnya air kopi, air tebu, air Milo dan seumpama dengan. Okey. Air yang berubah ini apabila telah dimasukkan bahan-bahan asing ke dalam air ini. Masuk gula, jadi rasa manis. Masuk Milo, warna menjadi coklat. Masuk apa lagi? Air mutlak dimasukkan pewangi, akan menjadi bau wangi. Jadi apabila dimasukkan campuran asing ke dalam air yang mutlak itu, air itu sudah tidak dinamakan air mutlak lagi. Jadi para ulama menghukum air ini sebagai suci. Air Milo suci tak? Suci. Boleh minum tak? Boleh. Tetapi ulama kata air ini boleh diminum, air ini suci. Tetapi tidak boleh menyucikan. Maksud tidak boleh menyucikan, nak menyucikan, nak ambil wudu, kan? Tuan-tuan tekan dekat ambil jak air kopi tu dah. Jak air kopi tu, tuan tapak tangan nak ambil wudu, sapulah muka. Muka yang putih akan menjadi hitam. Lekat pula sodak-sodak kopi kat pipi, ya. Jadi air ini tidak boleh menyucikan. Bukan dah muka cantik, bila kena air kopi, kononnya nak menyucikan, akhir sekali tak boleh menyucikan. Sebab apa? Sebab akan lekat sodak kopi, muka yang putih akan menjadi hitam, ya. Jadi perkara-perkara itulah yang dikatakan air ini suci, boleh diminum, sedap, tetapi tidak boleh menyucikan. Macam saya katakan di awal tadi, kita nak basuh kain, ya, juruh dengan air kopi, ya. Kain yang color putih pun akan jadi color hitam, ya. Jadi jangan
Kata air itu suci, terus boleh basuh kain, jangan. Sebab air ini suci tetapi tidak menyucikan. Okey, tuan. Seterusnya, air mustakmal. Apakah yang dikatakan dengan air mustakmal? Air mustakmal iaitu air yang kurang dari 2 kola yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil, menurut mazhab Syafi'i. Yang ini mazhab kita. Air mustakmal ini tidak harus digunakan semula untuk bersuci. Maksud dia air mustakmal ini air yang kurang daripada qullatain ataupun 2 kola. 2 kola air ini apabila kurang daripada 2 kola, tak cukup 2 kola, disebabkan apa? Kita guna, ini kita mandi, mandi ya. Percikan air itu masuk balik ke dalam kolah tadi yang tak cukup 2 kola. Selepas itu kita ambil wuduk, air yang tak cukup daripada 2 kola, ini dinamakan air yang selepas kita ambil wuduk tadi, air yang selepas kita mandi tadi, walaupun bersih, walaupun tak termasuk najis ke dalamnya, tetapi kesan dia daripada hadas kita mandi wajib ataupun berhadas kecil berwuduk tadi, menurut mazhab Syafi'i, air ini tidak harus digunakan semula untuk kita bersuci. Dan seterusnya, air mutanajis. Air apakah yang dikatakan air mutanajis? Air mutanajis. Air mutanajis. Air yang terkena najis. Air najis. Air bila terkena najis, apa akan jadi? Jadi air yang bernajis lah. Air najis. Air yang terkena dengan najis. Air najis atau air yang dicemari najis. Jika air tersebut iaitu kurang daripada 2 kolah, air tersebut, air yang dicemari najis tadi kurang daripada 2 kolah, maka ia menjadi mutanajis. Sebaik saja terjatuh najis ke dalamnya, sama ada nampak perubahan pada air ataupun tidak nampak. Air 2 kolah, tak sampai 2 kolah, dalam bekas yang kecil, tak sampai 2 kolah, tiba-tiba termasuk najis. Tak kira lah najis apapun, tai ayam ke, tai kucing ke, apa segala najis lah yang masuk ke dalamnya. Apabila masuk, walaupun tanpa merubah warna dia, merubah rasa air itu, merubah bau air itu, tapi kita nampak air najis itu masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah, maka walaupun tidak ada nampak perubahan, walaupun air walaupun tak nampak apa-apa perubahan pada air itu, tetap dikira ia sebagai air mutanajis. Tidak harus lagi ia digunakan untuk bersuci, sekalipun air itu nampak seperti air mutlak, nampak seperti elok, nampak seperti sempurna, tetapi air najis itu telah jatuh ke dalamnya, maka tidak boleh, tidak diharuskan lagi untuk kita gunakan untuk bersuci. Namun sekiranya air itu banyak, iaitu lebih daripada 2 kolah. Tadi cerita dia yang kurang daripada 2 kolah. Yang kurang daripada 2 kolah itu apabila termasuk air najis, walaupun tak berubah rasa, warna, tetapi nampak najis itu masuk, maka tidak diharuskan. Itu dinamakan air mutanajis. Ataupun yang satu lagi, lebih daripada 2 kolah. Hendaklah diperhatikan. Kalau air itu banyak, lebih daripada 2 kolah, hendaklah diperhatikan. Iaitu, nak perhatikan macam mana? Jika nampak perubahan pada air itu, kita perhatikan dari segi perubahan air. Kalau lebih daripada 2 kolah, kita tengok pula perubahan air. Jika pada air itu, jika ada berubah dari segi warna,
dari segi bau, dari segi rasa, maka air itu dikira sebagai air mutanajis dan hukumnya adalah tidak sah untuk bersuci. Maknanya, walaupun lebih air itu tadi yang kurang daripada 2 kolak, kalau tak berubah warna pun, tak berubah rasa, tak berubah bau pun, dikira air mutanajis. Tetapi untuk masalah air yang lebih daripada 2 kolak, sekiranya kalau ada perubahan dari segi bau, rasa dan warna, maka air itu dikira air mutanajis. Hukumnya adalah tidak sah untuk bersuci. Tapi kalau tak ada perubahan apa-apa, masuk najis yang kita kata sedikit masuk ke dalam air yang lebih daripada 2 kolak, tak ada mencemarkan air, tak ada perubahan padanya, maka air itu dikira air mutlak. Tetapi kalau ada perubahan, walaupun lebih daripada 2 kolak, ada perubahan, maka air itu akan dikira sebagai air mutanajis ataupun air yang terkena najis. Itulah maksud air mutanajis, air yang terkena najis. Jadi seterusnya, kita tengok tuan-tuan, ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, jenis-jenis bersuci. Bersuci, apakah yang dikatakan jenis-jenis bersuci? Jenis-jenis bersuci. Satu, suci daripada najis. Yang kedua, suci daripada hadas. Suci daripada najis. Apakah yang dikatakan najis? Suci daripada najis ni. Najis ni apa pentakrifannya? Apakah definisi najis? Najis pada artinya dari segi bahasa ialah semua benda yang kotor, dan pada syarak ialah benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang, seperti darah, air kencing, najis-najis yang lain lagi. Okey. Benda-benda najis ini terlalu banyak, tetapi boleh dinyatakan di dalam kitab fiqh minhaji itu dinyatakan 7 perkara-perkara najis ataupun benda-benda najis. Apa dia? Yang pertama adalah arak dan semua cecair yang memabukkan. Makna kata arak ataupun cecair yang memabukkan itu dikira najis. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya arak dan judi, berhala dan mengundi nasib dengan panahan, wa azlamu rijsun, dengan panahan adalah najis. Dalam surah Al-Maidah ayat 90. Maksud dia, arak dan semua jenis cairan yang boleh memabukkan ini adalah dikira najis. Yang seterusnya, najis juga adalah anjing dan babi. Ini seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marat ulahunna bit-turab." Ini maksud dia, Nabi kata apabila bekas seseorang kamu dijilat oleh anjing, seperti meminum air di dalamnya, maka sucilah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Basuhan pertama hendaklah dengan tanah, iaitu air yang dicampuri dengan tanah ataupun air tanah. Itu juga di anjing dan babi juga ditakrifkan sebagai najis. Seterusnya, bangkai. Bangkai adalah najis. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah,
hurrimat alaikumul maitah, dan diharamkan ke atas kamu untuk memakan, untuk diharamkan ke atas kamu wahai manusia bangkai. Maksud dia bangkai juga dalam firman ini, dalam dalil ini mengatakan iaitu semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang telah ditetapkan syarak adalah dikategorikan sebagai bangkai, dan bangkai juga dikategorikan sebagai najis. Okey. Dan yang seterusnya, darah yang mengalir dan nanah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir, daging babi, maka ia adalah najis. Okey. Dan seterusnya, air kencing manusia dan binatang serta tahi kedua-duanya. Dalam hadis Al-Bukhari menjelaskan bahawa najis manusia, air kencing manusia ataupun air kecil ataupun air besar manusia ataupun binatang adalah najis. Dan seterusnya, setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidup adalah najis. Benda, contohlah, kita kerat binatang. Binatang macam mana saya nak buat contoh najis ini? Binatang kaki lembu. Kaki lembu itu lembu berlaga dengan lori. Mudah saya cakap. Lembu berlaga dengan lori. Lembu itu tidak mati tetapi kakinya putus. Walaupun lembu itu tidak mati, kakinya putus, kaki yang putus itu juga dikira najis. Dan seterusnya. Jadi itulah yang ditakdirkan sebagai najis, perkara itu. Jadi bila sebut najis, jenis-jenis bersuci. Maksudnya macam mana kita nak suci daripada najis? Kita dah tahu dah najis ni apa dia yang saya ceritakan tadi. Dan sekarang kita nak sucikan najis itu. Bagaimana cara penyucian? Yang pertama, membersihkan badan, pakaian dan tempat ibadah daripada najis. Daripada perkara-perkara najis tadi. Makna kata kita kena bersihkan badan. Kalau badan kita terkena najis-najis tadi, bersihkan. Pakaian kita kena najis-najis tadi, bersihkan. Dan tempat ibadat pun kita bersihkan kalau terkena najis. Yang seterusnya, istinja, iaitu menyucikan najis yang ada pada kemaluan, yakni zakar atau dubur. Yang dimaksudkan zakar ini, zakar ataupun faraj, iaitu kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan ataupun dubur. Kemaluan dubur selepas berhadas kecil ataupun berhadas besar. Maksud berhadas besar di sini bukan berjunub, tetapi buang air besar ataupun membuang air kecil. Yakni kita kena istinja, iaitu menyucikan najis yang ada, ain najis yang ada. Maksud dia, kita kena hilangkan air kecil ataupun air besar tadi dengan benda-benda yang boleh menghilangkan najis. Contohnya air, apa-apa perkara yang boleh menghilangkan najis tadi. Najis pula terbahagi kepada 3. Apa dia 3 ini? Yang pertama dinamakan najis mukhaffafah, yang dikeduakan dinamakan najis mutawassithah, dan yang ketiga dinamakan najis mukhaffafah, mughallazah. Najis mukhaffafah. Apakah yang dikatakan najis mukhaffafah? Khafif, yakni ringan. Apakah yang dikatakan najis khafif ataupun najis mukhaffafah ataupun najis ringan? Adalah air kencing anak lelaki yang berusia di bawah 2 tahun
dan belum memakan makanan apapun kecuali susu ibunya. Adapun air kencing bayi perempuan, status najisnya sama dengan orang dewasa. Jangan bila sebut anak kecil, bila sebut anak kecil, ramai yang terkeliru. Ramai yang tanya, "Ustaz, anak saya umur 1 tahun, tak makan apa lagi Ustaz? Makan susu badan sahaja." Ya, kita tanya balik, anak lelaki ke anak perempuan? Orang cakap anak perempuan. Bila anak perempuan, hukum dia, najis dia sama dengan najis orang dewasa. Sebab apa? Nanti kita tengok macam mana cara kita nak menyucikan. Apa beza dia? Najis mukhaffafah, najis mutawassithah ini. Dari segi cara penyucian najis itu adalah bagaimana kita nak cuci najis. Itu. Najis mukhaffafah dinamakan najis ringan. Seterusnya, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis yang sederhana. Najis yang pertengahan, wasat yang pertengahan. Apakah yang dikatakan najis wasat ataupun najis mutawassithah? Najis sederhana ini apa dia? Adalah semua jenis najis selain najis anjing dan babi. Sebab apa? Najis anjing dan babi ini termasuk dalam mughalladhah. Dan serta najis bayi lelaki. Itu air kencing dia. Contoh najis mutawassithah ialah darah, nanah, air kencing orang dewasa, air besar dan seumpama dengannya. Ini dikira najis yang sederhana. Sebab apa? Najis ini perlu peringkat pembersihan dia, penyucian dia mengikut peringkat yang kedua. Apa dia? Iaitu darah. Darah yang macam mana? Darah yang sedikit ke darah yang banyak? Darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Nanah yang banyak, nanah yang mengalir. Air kencing orang dewasa, tak boleh sama dengan air kencing kanak-kanak, ustaz-ustaz. Ya. Air kencing, sebab itulah Islam letak garis panduan ini cukup sempurna dah. Anak-anak kita, anak lelaki kita yang makan susu badan ibunya, air kencing dia tak bawa apa-apa pun, ustaz-ustaz. Air kencing kita nak cuci cara najis mukhaffafah tak boleh. Sebab apa? Kita ini masuk macam-macam ni. Masuk petainya, masuk jeringnya, masuk makanan-makanan yang berbau harum sekali. Jadi bila masuk makanan-makanan dalam tubuh kita ini akan apabila dikitarkan menjadi air kencing ataupun air besar ini akan mengeluarkan bau, rasa dan macam-macam lagi. Jadi ini dikategorikan sebagai najis mutawassithah, iaitu najis sederhana. Manakala bagi najis mughalladhah pula, iaitu najis berat. Ghalaz ataupun berat. Apakah yang dikatakan najis berat? Anjing dan khinzir. Apa ni? Anjing dan khinzir. Anjing dan khinzir. Kalau macam saya bacakan hadis sebentar tadi, kalaulah kita tengok anjing minum bekas bejana kita, kena cucikan. Babi ataupun khinzir terkena kita, ataupun apa-apa bahagian daripada badan kita terkena tempat nak beribadat, ataupun pakaian kita, mana kata najis berat dan dihukum dengan najis mughalladhah, haruslah, bukan harus, wajib kita sucikan dia mengikut kaedah najis mughalladhah. Itulah yang dikatakan 3 najis tadi, mukhaffafah iaitu ringan, yang kedua mutawassithah iaitu sederhana, dan yang ketiga mughalladhah iaitu najis yang berat. Jadi sebab apa dia ada peringkat-peringkat ini? Najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Sebab dari segi pembersihan dia ataupun penyucian dia juga mempunyai peringkat-peringkat tertentu bagi menghilangkan najis ini mengikut hukum-hukum syarak. Wallahu subhanahu
Subhanahu wa taala a'lam.